amana sufaha. Adakah kamu nak kami beriman seperti mana orang-orang bodoh beriman? Dia kata sahabat-sahabat orang bodoh. Dia kata sahabat-sahabat hak miskin, sahabat-sahabat hak hamba abdi bodoh tapi terima dakwah Nabi ni. Betul. Allah menemplak kenyataan mereka. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, Allah sebut orang yang bodoh bukan sahabat-sahabat Nabi. Bodohnya ialah mereka tidak menerima hidayah dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayu ukur kepada kebodohan bukan disebabkan harta seseorang tu banyak. Kayu ukur kepada kurang akal bukan disebabkan dia tu bangsawan. Tapi kayu ukur kepada kebodohan seseorang manusia, kurang akal seseorang manusia ketika mana dia menolak risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia orang yang banyak harta, sekalipun dia orang yang memiliki pengaruh, tapi dia kurang akal, dia bodoh, dia jahil ketika mana dia menolak syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru golongan-golongan peringkat permulaan yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mustada'afuna fil ard, golongan-golongan yang lemah. Justru yang ketiga disebutkan di sini oleh para ulama iaitulah hal keadaan. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menerima ujian takhafuna an yataqattafakumun nas. Bagaimana Nabi dan para sahabat menerima ujian, menerima kezaliman, penindasan, penganiayaan yang cukup dahsyat daripada golongan-golongan kafir. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi berada di Mekah, Nabi tak mampu nak buat apa-apa. Kita dah sebut dua keadaan yang Allah gambarkan sebelum berlakunya peristiwa hijrah tadi. Yang pertama, Nabi dengan sahabat ni ada qalil, bilangan yang sedikit. Bila sedikit ni tak boleh nak buat setara mana, tuan-tuan. Nak bela balik sahabat-sahabat ni tak boleh sedikit. Kemudian pula hak yang bersama dengan Nabi ni orang-orang yang lemah, bukan hartawan. Maka para sahabat dizalimi di hadapan mata Nabi. Nabi hanya mampu menitipkan doa kepada para sahabat supaya mereka bersabar. Antaranya doa yang pernah Nabi ungkapkan kepada keluarga Yasir, termasuklah isteri Yasir iaitu Sumayyah yang menjadi wanita pertama mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat mereka dizalimi, Nabi melihat mereka dibunuh, Nabi hanya mampu berdoa kepada mereka, sabran ali Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kamu syurga. Nabi hanya semampu sebut ratu, tak sekalian. Tapi nak sebutnya bukan setakat di kalangan para sahabat, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat berada di Mekah mengalami kezaliman dan penindasan yang cukup dahsyat di kalangan kaum musyrikin Mekah. Mereka memulau Nabi, tuan-tuan sekalian. Mereka pulau Nabi, minta orang-orang hak berniaga jangan duk berniaga pada keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi nak main, nak beli barang asas makanan ruji, masyarakat pada ketika itu dihalang dengan jual pada Nabi. Nabi dan keluarga terpaksa ikat perut lapar, tuan-tuan. Nabi dihina. Sebab itu generasi sahabat yang berada di Mekah, generasi sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi, mereka inilah antara nama yang telah dijanjikan oleh Allah syurga. Sebab mereka cukup kriteria untuk mendapat syurga. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kriteria bagi orang-orang yang mendapat, yang layak untuk mendapat syurga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan mendapat syurga Allah sedangkan kamu belum diuji oleh Allah seperti mana umat-umat terdahulu diuji oleh Allah. Ini Allah wak keluar soalan pada orang yang beriman. Allah wak keluar soalan pada orang yang beriman yang jenis cepat puas. Yang jenis rasa sembahyang dah cukup sehari semalam 5 waktu, insya-Allah saya syurga dalam tangan dah. Jenis puak-puak ni. Duk rasa dah boleh pergi haji dah, tuan-tuan sekalian, tak apa dah.
Bukan saya nak kata sembahyang tu tak perlu, bukan nak kata pergi haji tu tak perlu, tapi kadang-kadang kita duk rasa puas dah. Kita ni duk rasa syurga dah, duk nampak syurga dah. Sedangkan bagaimana Allah menggambarkan tentang situasi orang-orang yang cukup kriteria untuk nak mendapat syurga Allah. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Bagaimana umat-umat terdahulu yang dijanjikan syurga oleh Allah, mereka dikenakan dengan bermacam-macam penderitaan, dikenakan kesusahan, mereka dizalimi, dan mereka digoncangkan keimanan mereka, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga nabi dan rasul mereka dan orang-orang yang beriman tanya kapan datang pertolongan daripada Allah. Lalu Allah memberitahu mereka, golongan yang melayak dapat pertolongan Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya bantuan dan pertolongan Allah sudah hampir tiba. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Nabi ataupun tentera-tentera Allah sudah hampir tiba. Sudah hampir tiba. Yang mereka itu yang layak menerima bantuan dan pertolongan daripada Allah ketika mana mereka bersabar berhadapan dengan ujian dalam mempertahankan Islam mereka, dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, oleh sebab itu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menggambarkan ini antara situasi dan keadaan umat Islam, orang-orang yang beriman sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Kemudian Allah buat datang pula yang kedua. Yang pertama tadi saya sebut soal keadaan umat Islam sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Yang kedua selepas berlakunya peristiwa hijrah, iaitulah makana ba'dal hijrah, keadaan selepas hijrah. Apa dia keadaan dia, tuan-tuan sekalian? Keadaan dia disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fa'awakum, ketika mana golongan-golongan Mekah, musyrikin Mekah mengusir sanak saudara mereka yang beriman kepada Allah daripada Mekah. Allah berikan, Allah kurniakan kepada orang yang beriman, fa'awakum, tempat menetap yang baik, lebih baik daripada Mekah, iaitulah Allah berikan, kurniakan kepada mereka Madinah Al-Munawwarah. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah kuatkan Nabi ketika mana Nabi duduk di Mekah, ada qalil, bilangan sedikit, lemah pula apabila berhijrah ke Madinah. Bagaimana Allah sebut wa ayyadakum binasrihi, Allah berikan kelebihan, yakni kekuatan membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa razaqakum minat thayyibat, ketika mana Nabi berada di Mekah, orang pulau tak bagi Nabi makan. Nabi duduk di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa razaqakum minat thayyibat, Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat hasil bumi yang cukup menjadi di Madinah. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebutkan oleh para ulama yang boleh kita mengambil pengajaran daripada ayat surah Al-Anfal ayat yang ke-26. Kemudian tuan-tuan sekalian, para ulama buat keluar lagi satu ayat daripada surah Al-Anfal juga, ayat yang ke-30. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap kamu wahai Muhammad. Mereka merancang untuk menangkap, untuk memenjara dan membunuh atau mengusir kamu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya. Maka sebaik-baik perancangan untuk menggagalkan tipu daya ialah perancangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini para ulama nak menyebutkan akan senantiasa ada perancangan daripada pihak musuh yang merancang untuk nak menghalang dakwah Nabi, tuan-tuan sekalian. Kita lihat kalau Nabi duduk di Mekah, tuan-tuan sekalian, apa yang tak pernah mereka buat pada Nabi, apa yang tak pernah mereka merancang untuk memburuk-burukkan Nabi. Bermula dengan mereka merancang untuk offer Nabi,